أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi atau hari yang penuh barakah ini. Karena Allah masih lagi memberi kepada kita segala nikmat, dipinjamkan kepada kita, terutama nikmat nyawa. Kita masih lagi boleh menghidu udara dengan penuh selesa. Ada di kalangan saudara kita, mereka tidak mampu, malah agak sukar untuk menghidu udara, terpaksa menggunakan mesin atau oksigen, bantuan oksigen. Wa na'udzubillah. Tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW menyarankan kepada kita, setiap kali kita bangun atau terjaga daripada tidur, bacalah doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa alaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Taala setelah Allah matikan kita dan dihidupkan kita kembali. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah, saya ingin kongsi beberapa perkara sebagai sedikit ilmu dan pengalaman saya, yang mudah-mudahan sedikit ilmu dan pengalaman ini memberi sedikit sebanyak panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya adalah pengurusi merangkap mudir Madrasah Tahfiz Al-Quran, dan saya juga bekas seorang pelajar Darul Syifa, yakni Pusat Perubatan Islam, satu ketika dulu, iaitu dalam lingkungan tahun 1990-an. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah, apa yang saya ingin kongsi bersama berkaitan dengan iaitu skema ni. Jadi ada dalam beberapa hari ini, ada ibu dan ayah menelefon saya, mengadu dan menceritakan bahawa mereka mendapat panggilan. Nombor yang mereka lihat bukan nombor yang ada di Malaysia. Mereka suspek nombor itu daripada Indonesia, sebab melalui percakapan atau nada suaranya iaitu seperti Indonesia. Wallahu a'lam. Tapi apapun, apa yang mereka nyatakan di sini, kebimbangan mereka, iaitu mereka mendapat sebelum dapat panggilan, mereka mendapat mesej atau WhatsApp yang dihantar dalam bentuk bergambar, iaitu wajah anak kesayangan mereka. Kemudian gambar-gambar tersebut mereka ambil daripada kita punya Facebook dan file-file kita yang kita tertera dekat dalam handphone kita tu. Kemudian mereka telefon kita, mereka buat ugutan. Kononnya mereka mengatakan bahawa kita ada perhitungan dengan mereka. Yani bila ditanya, mereka kata tak perlu ambil tahu. Sekarang yang pentingnya kalian ada perhubungan ataupun perhitungan dengan kami. Kami mau uang. Kalian kena bayar kepada kami uang ataupun duit. Jika tidak, anak kalian kami akan sihir sampai mati. Kalian tidak percayakan ilmu sihir atau ilmu hitam? Jadi tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah, itulah kebimbangan daripada ibu ayah. Mereka bertanya kepada saya. Dan apa saya katakan, kita tidak nafikan. Sebab sihir ini bukan perkara baru. Benda berlaku ni setiap zaman lagi. Zaman Nabi SAW sendiri, malah zaman sebelum baginda Nabi.
Dan kalau kita tengok sejarah kisah Nabi Allah Musa AS, satu ketika di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa AS mencampak tongkatnya, ia sebagai mukjizat Nabi SAW. Mencampakkan tongkatnya, maka bertukar menjadi seekor ular yang besar dengan tujuan untuk memakan ular kecil yang hasil daripada ahli-ahli sihir tersebut, yakni ahli-ahli sihir Fir'aun. Begitu juga ketika Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW, riwayat baginda SAW pernah disihir, sehingga kan ada ulama mengatakan turunnya dua surah, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yakni hasbab nuzul, ketika Nabi SAW disihir. Seolah-olah Rasulullah SAW diikat, dirantai, ditambat, sehingga Rasulullah tidak boleh berganjak atau bergerak. Maka Allah merintahkan malaikat untuk membantu kepada Rasulullah SAW. Ceritanya agak panjang, tapi saya cuma hanya cerita sekadar cerita yang pendek untuk pengetahuan saja. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah SWT, jadi sihir ni bukan perkara kecil dan bukan perkara main-main. Benda dia berlaku sejak zaman ke zaman, terutama zaman Nabi SAW, lebih-lebih lagi sekarang ini akhir zaman. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, apa yang saya nak berkongsi di sini iaitu amalan kita agar terhindar daripada sihir ini, yang disarankan, yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika mana? Ketika selepas subuh dan selepas maghrib. Yang itu yang diajar oleh, yang disampaikan atau yang diminta oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi menyatakan barang siapa yang beramal, iaitu pertama suratul Fatihah, diikuti dengan suratul Baqarah, awal, pertengahan dan ujung surah Al-Baqarah. Kemudian disusuli dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nescaya Allah akan pelihara dia daripada matahari terbit sehinggalah matahari terbenam. Dan barang siapa yang beramal, iaitu setelah matahari terbenam, yakni ulama kata selepas maghrib, Allah akan pelihara dia sehinggalah matahari terbenam, yakni keesokan harinya. Jadi selepas subuh dan selepas maghrib, itu para ulama. InsyaAllah mudah terpelihara daripada sihir. Jadi apakah amalan dia tadi? Itulah pertama, membaca suratul Fatihah, diikuti suratul Baqarah, iaitu Al-Baqarah bermula ayat pertama 5 ayat, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, sehinggalah 5 ayat. Kemudian pertengahan dan suratul Baqarah, iaitu ayatul kursi. Boleh juga kita mula dengan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanir rahim, atau kita sambung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun kita mula dengan ayat dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai habis. Okey. Kemudian akhir surat Al-Baqarah dipanggil dengan Amanar Rasul. Kita mula dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha ila akhir ayat. Okey, sampai habis ayat daripada surah Baqarah. Boleh kita sambung surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Setiap kali selepas subuh dan selepas maghrib, insyaAllah. Tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah, itulah manusia, kita tak boleh nafikan. Sebab kita sentiasa diuji dengan bisikan-bisikan syaitan, iblis laknatullah. Dalam keadaan sekarang ini COVID-19, kita usaha-usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan macam-macam cara untuk kita usahakan dengan amalan-amalan, doa dan sebagainya.
Tapi ada manusia-manusia yang mengambil kesempatan menangguk di air keruh. Okey, jadi justru itu boleh sama-sama ambillah sedikit tip yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan insya-Allah membantu kita. Di samping itu juga saya sarankan juga amalah, iaitu doa ataupun wirid. Bismillahilladzi la yadurru ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sekurang-kurangnya sekali, tapi Nabi SAW sarankan baca 3 kali di waktu pagi dan di waktu petang. Iaitu ulama mengatakan di waktu pagi selepas subuh, di waktu petang selepas asar. Jadi bacalah. Dan kami dalam perawat dalam perubatan Islam ini disarankan buat setiap perbuatan kita buat, nak naik kenderaan, nak keluar rumah, nak makan dan sebagainya, semua kali jangan tinggal doa ini atau wirid ini. Okey. Dan selain pada itu juga sebab doa ataupun wirid ini Nabi SAW mengatakan dia doa atau wirid untuk menghindar daripada sebarang musibah. Selain itu juga pernah Nabi SAW itu mengajar kepada suatu sahabat, di mana sahabat ini terkena gigitan daripada gigitan yang bisa. Yang ini berbentuk, saya rasa kalajengking. Mengadu sahabat kepada baginda, maka Nabi SAW mengajar sahabat itu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita beramai-ramai, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, insya-Allah agar terhindar daripada musibah atau khusus daripada serangan makhluk Allah. And walaupun disimbolikkan sebagai kalajengking, tetapi doa ini umum. Jadi kita boleh doa juga insya-Allah semoga terhindar daripada COVID-19. Jadi sedikit sebanyak tip yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaatkan kepada kita semua, insya-Allah, sebagai kita pendidik khususnya kepada umat Islam agar terhindar daripada serangan-serangan dari segi iblis syaitan laknatullah, dan juga daripada COVID-19 dan apa-apa saja. Dan yang mudah-mudahan kita mengharap dengan Allah SWT dengan bertasbih, berwirid, berdoa pada Allah, maka Allah putuskan apa-apa saja musibah yang mendatangi kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi jika ada apa-apa perkara atau sedikit sebanyak yang boleh menyinggung hati dan perasaan tuan-tuan dan puan, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan saya mohon ampun dan maaf. Dan akhir sekali saya ingin berpesan, ingat Nabi SAW pula menyatakan Nabi melarang gambar-gambar ataupun patung-patung ini disimpan sebagai hiasan di rumah dan sebagainya. Memadai sekadar kenang-kenangan dalam album saja. Kalau kita apatah lagi kita wawarkan, orang semua tahu, itulah musibah dia. Jadi saya tidak menafikan. Sebenarnya bahan-bahan yang digunakan oleh ahli sihir yang paling mujarab, yang pertama yang tumbuh daripada tubuh badan kita, seperti rambut kita, seperti kuku-kuku kita, ataupun alir kita pun boleh dijadikan bahan untuk dimenterakan dan disihir kita. Selain pada itu juga mana pakaian yang melekat pada tubuh badan kita, minta maaf cakap, seperti coli, seluar dalam atau baju dalam juga boleh menjadi bahan untuk pujaan mereka. Dan begitulah juga iaitu gambar-gambar kita. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.